Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita masih lagi berada di dalam bulan Ramadan. Dan sebenarnya aku nak keluarkan video ni awal lagi, tapi atas beberapa sebab aku terpaksa tangguhkan dan sekarang barulah dapat keluarkan video. Cumanya aku harap video ni mungkin terlambat sikit, tapi aku harap dia masih lagi relevan untuk kita sama-sama manfaatkan. Baik, bila masuk bulan Ramadan ni memang kita ada satu semangat yang luar biasa kan. Ramadan ini Allah janjikan pahala yang berlipat kali ganda. Ada banyak ganjaran kan? Ada peluang-peluang besar yang Allah berikan dalam bulan Ramadan. Jadi bila masuk bulan Ramadan, pasti kita ada buat satu perancangan yang mana kita listkan amalan-amalan yang kita nak buat dalam bulan Ramadan. Dan sebab kita nak manfaatkan sebaik mungkin bulan Ramadan ni. Jadi kita buat satu perancangan. Tapi malangnya bila bulan Ramadan ni kita menjadikannya seolah-olah seperti tick box exercise. Dakwah dan sedekah dan tarawih dan qiyamulail dan iftar dan seterusnya. Kita menjadikan Ramadan kita sangat sibuk dengan pelbagai aktiviti, tapi kita dah lupa satu perkara yang lebih penting, satu perkara yang sangat penting, iaitu apa benda sebenarnya yang kita nak capai. Bulan Ramadan ni apa yang kita nak capai? Benda ni selalu jadi bila dah sampai penghujung Ramadan ataupun dah habis Ramadan, akhirnya kita rasa masih kosong. Kita rasa masih ada benda yang tak kena, masih ada benda yang tak settle, ada benda yang kita rasa kurang. Perubahan yang kita harapkan tu tak berlaku. Kita boleh cek Ramadan yang lepas ataupun Ramadan yang lepas, dah berapa banyak kita berubah, berapa banyak perubahan yang kita lakukan. Sebenarnya masalah terjadi sebab kita sangka dengan banyak aktiviti yang kita lakukan tu kita rasa lebih produktif. Lebih banyak aktiviti kita rasa lebih produktif. Ini memang ada dalam pemikiran masyarakat. Mungkin kita terpengaruh dengan pemikiran yang kapitalistik ataupun materialistik. Contohnya sebuah kilang. Maklumlah aku ni kerja kilang kan. Contoh kalau dalam kilang ni dia ada production. Dalam production ni apa yang dititik beratkan ialah output. Dalam masa sejam berapa banyak output. Lebih banyak output itu menunjukkan lebih produktif. Jadi kita pun sangka dengan banyak amalan yang kita lakukan tu, itu menunjukkan kita lebih produktif. Kita kejar berapa banyak amalan yang kita lakukan, sehingga kita menjadikan Ramadan kita ni terlalu sibuk. Kita jadikan Ramadan ni terlalu sibuk sehingga kita lupa satu perkara yang sangat penting, satu perkara yang lebih penting, iaitu apa benda yang kita nak capai sebenarnya. Ramadan ni apa yang kita nak capai. Jadi apa kata Ramadan kali ni kita tukar approach sikit. Instead of tick box exercise, kita meletakkan matlamat yang lebih jelas. Kita boleh mulakan dengan bertanya 3 soalan. Yang pertama, apa yang kita nak capai, matlamat yang kita nak capai. Yang kedua ialah macam mana kita nak mencapai matlamat tu, apa caranya. Dan yang ketiga, kita mampu atau tak mampu nak capai matlamat tu. Dan semua ni pada dasarnya ialah sebenarnya perbuatan yang ihsan. Perbuatan yang ihsan ni apa? Perbuatan yang kita lakukan sesuatu perkara seolah-olah kita melihat Allah, atau Allah tu melihat kita. Kita sedar Allah tu melihat kita. Secara automatik kita akan lakukan satu perbuatan bersungguh-sungguh sehingga kita nak mencapai kesempurnaan dalam perbuatan kita tu. Maknanya kualiti perbuatan, quality over quantity, kualiti perbuatan tu sendiri. Contohnya amalan yang kita nak buat dalam bulan Ramadan ni ialah nak baca Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran, petunjuk bagi seluruh manusia, dan menjadi wa bayyinatin minal huda, keterangan penjelas kepada petunjuk, wal furqan, serta al-furqan, pembeza di antara hak dan batil, pembeza di antara yang benar dan salah. Jadi untuk kita jadikan Al-Quran ni sebagai petunjuk, untuk kita jadikan Al-Quran ini sebagai Al-Furqan, sebagai pembeza hak dan batil, kita tak rush nak habiskan Al-Quran tu cepat-cepat. Kita tak rush nak habis khatam cepat-cepat. Hari ni dah muka surat berapa kan? Sampai ke hari ni dah muka surat berapa dah. Kita tak rush. Apa yang penting ialah kita nak memahami Al-Quran tu. Persoalannya bukan lagi berapa banyak dah kita baca. Persoalannya ialah sudah berapa banyak Al-Quran itu mengubah kita. Sudah berapa banyak Al-Quran itu diamalkan, dipraktikkan. Al-Quran ni bukan untuk dibaca di bibir sahaja. Al-Quran ini untuk dibumikan, untuk direalisasikan dalam kehidupan seharian kita. So untuk memahami Al-Quran ni ada macam-macam cara lah, ada macam-macam kaedah. Antara yang kita boleh buat ialah membaca kitab-kitab tafsir, boleh pergi ke kuliah-kuliah. Untuk aku personally, antara satu kaedah yang aku gunakan ialah
dengan membaca kitab tafsir. Ni satu kitab tafsir yang aku baca lah, Tafsir Al-Wa'i. Ini karya daripada ulama seberang. InsyaAllah ni satu kitab yang sangat baik untuk siapa-siapa lah, untuk siapa-siapa boleh gunakan sepanjang bulan Ramadan ni. Satu kitab yang bagus. Untuk aku personally, ini caranya lah. Ada banyak cara kita fikirkan untuk capai matlamat kita tu, nak memahami Al-Quran. Okay, aku nak tekankan dekat sini, tak bermakna bila masuk bulan Ramadan kita tak perlu sibuk, kita tak perlu nak sibukkan diri. Bukannya bermakna kita kena relax-relax. Tak. Apa yang aku nak tekankan dekat sini ialah bila masuk bulan Ramadan memang kita sepatutnya kena menyibukkan diri, kena melakukan banyak amalan, sebab kita nak ambil manfaat bulan Ramadan. Peluang yang Allah beri ni, tak semua orang dapat kesempatan yang sama. Jadi kita nak manfaatkan. Cuma dalam kesibukan kita jangan lupa satu perkara yang penting, satu perkara pokok, apa sebenarnya yang kita nak capai. Sekadar itu dulu aku nak kongsikan. InsyaAllah semoga Ramadan kita lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni kalau tengok tebal ni ngeri juga ah.